Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa asbagha alaina fadlahul kamilina syamilin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Syukur hamdalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menggerakkan kita, menjalankan kita dalam segala kebaikan dan hasanah yang kita dapat laksanakan. Terima kasih kepada Perpustakaan Awam Kelantan yang menajakan dan yang menjemput saya ke halaman pada pagi ini, dan kepada semua-semua yang terlibat di dalam menganjurkan tentang penulisan buku dan membincangkan tentang penulisan buku yang ada di Kelantan. Jadi dalam kesempatan pagi ini, apa yang mahu dibincangkan ialah buku yang saya tulis pada tahun 2020, mungkin yang terbaru, tentang 100 ulama Makkah dan Madinah. Iaitulah sesuatu tentang kedudukan ulama yang dibincangkan yang ada gambar-gambarnya sahaja, yang diambil dalam sekitar 200 tahun yang lampau, bermula dengan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan yang meninggal sekitar tahun 1887, sehinggalah kepada Syekh Ali As-Sabuni yang meninggal pada tahun 2021. Jadi semasa buku ini ditulis, Syekh Ali Sabuni masih wujud lagi dan dia meninggal 3 bulan kemudian pada tahun 2021. Jadi sebelum kita memasuki fasa di dalam mengenal tentang ulama-ulama agung Makkah dalam jangka masa yang agak lama dan panjang, mungkin saya akan sebutkan sedikit tentang kedudukan ulama-ulama ataupun kedudukan kepondokan di Kelantan dan Tanah Melayu. Jadi sebagaimana yang kita maklum bahawasanya pada suatu ketika dulu, kalaulah kita kembali kepada sejarah Kelantan, yang mana wujudnya Kelantan Timur, Kelantan Barat dan Kelantan Selatan, yang dikenali dengan Kota Kubang Labu, Kota Pengkalan Datu, Kota Jelasin, Kota Tegayung dan juga Gunung Wangsa, Cinta Wangsa dan sebagainya. Jadi cuma kita mahu kecilkan, kita ambillah sebagai pendiri kepada kerajaan Kelantan yang mutaakhir, iaitulah Long Yunus. Jadi pada 1777, daripada Kota Kubang Labu, Long Yunus meletakkan dan mewujudkan Istana Galuh di Kota Baru, iaitulah di kawasan Kampung Sirih, dan di situ ketika istana dan kota Long Yunus yang wujud tahun 1777, yang ianya berkembang sampailah ke kini, yang mana Sultan Muhammad kelima adalah cicitnya yang ke-14. Jadi ketika Sultan Long Yunus menguasai Kelantan, pada masa itu penasihat agama kepada Kesultanan Long Yunus di Kelantan adalah Syekh daripada Yunan, iaitu Syekh Abdul Halim Al-Yunani, yang mana dia adalah anak angkat kepada Long Yunus, kemudian dihantar belajar ke Makkah bersama-sama ataupun sezaman dengan Syekh Daud Al-Fatani yang terkenal itu, dan kemudian dia kembali menjadi penasihat dan mufti secara tidak rasmi kepada kerajaan Kelantan kepada ketika itu,
kemudian turunlah daripada beliau kepada anaknya Tok Akub, kemudian kepada tokoh-tokoh yang lain yang besar pada ketika itu. Dan kalaulah kita melihat dalam bentuk kesisian yang lain, iaitulah bahawasanya Tuan Padang yang adalah cucu ataupun cici kepada Syekh Abdul Halim Al-Yunani ini pernah mendirikan pondok di kawasan Medan Tuan Padang yang adalah ni, yang meninggal tahun 1947, iaitu sezaman dengan Tok Kenali, walaupun mungkin Tok Kenali lebih sedikit tua daripada beliau. Dan di dalam sisi yang lain pula, kita lihat bahawasanya di Kelantan, kepondokan yang pertama adalah diasaskan oleh Syekh Abdul Samad Pulau Condong pada tahun 1820. Pada tahun 1820 dibinanya kepondokan pengajian Islam yang pertama di Pulau Condong, yang mana ia belajar di Mekah dengan Syekh Daud Al-Fatani dan kemudian kembali, dan antara muridnya yang terkenal adalah Syekh Wan Ali Kutan yang meninggal 1913. Namun Syekh Wan Ali boleh menjadikan khodam ilmu sepenuh masa di kota Mekah, dan anak-anak murid dia yang lain seperti Tok Kawak, Tok Cekli dan sebagainya. Itu adalah lapisan awal yang membina kepondokan dalam keadaan yang penuh kepayahan, kesusahan, tanpa dana, tanpa wakaf, tanpa bantuan mana-mana agensi ataupun kerajaan, tetapi dia wujud dengan begitu berjaya dan maju. Dan kemudian masuklah kepada lapisan yang kedua, iaitulah kepondokan di sekitar Kota Baru, apabila dia diwujudkan oleh tokoh-tokoh agung yang mengajar di masjid lama, Masjid Papan, Masjid Kayu, di Masjid Al-Muhammadi yang dibina 1867 di zaman Sultan Muhammad Kedua. Sebelum itu sudah ada di tepi Sungai Budo. Dan masjid yang ada ni dalam bentuk batu dibina 1922. Jadi di Masjid Lama, Masjid Papan itulah tokoh-tokoh agung seperti Tuan Tabal yang asalnya daripada Tabal, Thailand pada masa itu, maknanya sebelum 1909 perjanjian Bangkok. Tabal ni adalah dalam Kelantan. Apabila perjanjian Bangkok lalu diukur negeri mengikut sungai Tabal, Sungai Golok, maka sebelah sana tu adalah hak Thailand, sebelah sini adalah hak Tanah Melayu ataupun Kelantan. Jadi Tuan Tabal yang belajar di Petani, kemudian belajar di Mekah dan menguasai pelbagai ilmu termasuklah kesufian dan ilmu tasawuf, dan dia kemudian kembali ke Kelantan berkahwin dengan anak Tok Semie di kawasan sekitar Masjid Muhammadi Kota Baru. Di situlah Tuan Tabal, Tok Bahar dan juga Syekh Ismail Qadi, Syekh Awan, Syekh Tuan Guru Haji Awan Gemuk dan sebagainya yang mengajar di situ. Dan di situlah antara penadah-penadah kitab yang belajar dengan tuk-tuk guru yang ini adalah seperti Tok Kenali, seperti Tok Bacok, seperti tokoh-tokoh lain yang ramai pada ketika itu, termasuklah Datuk Laksamana Kelantan yang pernah menjadi SUK Kelantan yang pertama, dan begitulah juga dengan Datuk Laksamana yang pernah menjadi Menteri Besar Kelantan, dan juga tokoh-tokoh yang lain seperti Tok Kemunin,
Tuk Jerilung dan sebagainya. Jadi itu adalah masuk kepada generasi yang kedua. Dan apabila generasi yang ketiga, ianya menjadi begitu berkembang. Iaitulah pada zaman Tok Kenali, Tok Seleho, Tok Kenali yang meninggal 1933, Tok Seleho yang meninggal 1935, Tok Malik yang meninggal 1934, Tok Kemuning yang meninggal 1934, begitulah juga dengan Tok Baca yang meninggal 1952, dan Tok Jelapang dan sebagainya. Jadi perkembangan ilmu begitu hebat di Kelantan sehingga dikenalilah ketika itu apabila Tok Kenali menjadi guru besar di Masjid Muhammadi, yang mana Masjid Muhammadi dijadikan sebagai Open University ketika itu, yang mana belajar seperti di Mekah dan pelajarnya datang daripada pelbagai bangsa, daripada pelbagai negara. Bukan sahaja di Kelantan, tapi di luar Kelantan seperti Terengganu, Kedah, Pahang, Johor dan juga luar Malaysia. Ada yang daripada Mendiling, daripada Jambi, daripada Jawa, daripada Thailand, daripada Kemboja, Vietnam dan sebagainya. Sehinggalah ianya amat dikenali sebagai Serambi Mekah sebelum menuju ke Mekah untuk belajar di dalam tahap yang lebih tinggi. Dan di situlah Tok Kenali mula mengajar dan mengasaskan pengajian halaqah berkitab apabila kembalinya daripada Mekah. Yang mana Tok Kenali ini belajar di Mekah dalam masa yang agak lama, dikatakan 20 tahun. Dan apabila dia kembali pada sekitar usia dia, pada sekitar tahun 1910, dan kemudian dia mula mengajar di Masjid Muhammadi, dan kemudian dia mengasaskan pondoknya sekitar 1912 dikenali, dan kemudian kedua-dua itulah dia mengambil peluang untuk mengajar, dan di situ banyaklah tokoh-tokoh ulama yang lahir yang belajar di kawasan kepondokan Masjid Muhammadi awal 1920-an sehinggalah 1935 apabila Jami' Merbau dibinakan di kawasan Jalan Merbau tu, yang kemudian dikenali dengan Muhammadi pada tahun 1954. 1935 ditukar di situ dengan nama Jami' Merbau. Kemudian tok-tok guru di sini mengajar situ dalam bentuk posisi kitab dan mengenali tentang keadaan keilmuan berkitab cuma dalam bentuk nama yang dialih kepada Al-Jami', kemudian kepada Muhammadi, kemudian dia berkembang sampailah ke hari ini. Dan banyaklah yang kita boleh sebut tentang kedudukan ulama-ulama kita yang belajar di Mekah pada ketika itu. Kalaulah di Kota Baru ni, Tok Kenali dikenali, kemudian Syekh Umar Sungai Keladi membuka pondok dia di Sungai Keladi dekat dengan Kilang Gesek. Dan Syekh Umar Sungai Keladi ini seorang tokoh yang hebat dalam pelbagai ilmu, termasuklah falak, dan juga mengajar di Masjid Muhammadi. Dan tokoh-tokoh yang lain seperti Tok Jerilung di Salor, seperti Tok Kemuning di Macang. Malahan kalaulah kita tengok peta orang putih, Macang ini tak ada lagi pada masa tu, hanya Kemuning. Sebab ketokohan dan kepondokan Tok Kemuning, begitulah juga dengan Tok Baca dan sebagainya. Jadi apabila kita sebut ulama-ulama Kelantan, daripada Syekh Abdul Samad Pulau Condong, daripada Tuan Taban, daripada Tok Bahar, daripada Tok Kenali, Tok Seleho, Tok Baca, Tok Kemuning dan sebagainya. Kemudian marilah lapisan yang ketiga, keempat seperti Syekh Abdullah Pulau Condong, Syekh Abdullah Bunuk Payung, Tok Bunuk Payung, kemudian Haji Ali Pulau Pisang, kemudian Mufti Haji Ahmad Mahir dan sebagainya. Ini adalah ulama-ulama yang mengembangkan
keilmuan dalam pelbagai bentuk. Sama ada dalam bentuk kepondokan, dan sama ada dalam bentuk madrasah, dan juga sama ada di dalam penulisan-penulisan berkitab, dan juga ada yang terlibat dengan institusi kerajaan pada ketika itu. Ada yang memegang jabatan mufti, qadi dan sebagainya. Jadi dalam semua aspek yang ada ini, bahawasanya kedudukan keilmuan ulama kita yang pada ketika itu yang menjalankan tentang jihad keilmuan itu tidak boleh dipisahkan dengan ulama-ulama Mekah. Dan ulama-ulama Mekah inilah yang menjadi mentor yang mengajar pelbagai keilmuan. Dan kita pasti kena tahu bahawasanya tentang keilmuan yang diajarkan oleh ulama-ulama di dalam keadaan berkitab, ianya adalah di dalam sesuatu yang dipanggil, sesuatu yang dalaman dan sesuatu yang di luar. Dan di dalam itu, dalam bentuk kedalaman itulah yang dipanggil dengan takwa, adab dan juga melakukan mujahadah dan sebagainya, dan mengingati bahawasanya segala yang diajar itu adalah untuk mendapat kebaikan hasanah dan pahala selepas kematian kita. Kalaulah kita kembali kepada ulama-ulama yang lampau, kalau kita ambil contohnya, bagaimana seorang ulama mazhab Hanafi yang amat terkenal, iaitu Syekh Abul Hasan As-Sakhasi, yang sezaman dengan Imam Al-Ghazali, yang mana Al-Imam Abul Hasan As-Sakhasi ini adalah dianggap sebagai faqih dan ulama yang amat mahir dan mendalam dalam fiqh Hanafi. Dia pernah mengeluarkan satu fatwa yang tidak disukai oleh khalifah ketika itu di wilayahnya. Lalu dia dipenjarakan di dalam penjara bawah tanah, yang di situlah tempat makan, minum, solat dan sebagainya. Dan di dalam penjara bawah tanah itulah dia ditempatkan di situ selama 15 tahun. Namun anak-anak murid dia yang begitu dambakan keilmuan dia, mari belajar dengan dia di atas bumi, yang dia duduk di dalam bawah tanah mungkin 10 kaki ataupun lebih, dan di situlah dia mengimlakkan, menyampaikan keilmuan fiqh yang dia amat mendalami, amat mahir, sehingga anak-anak murid dia ni mencatat akan yang berlaku pada ketika itu, yang segala tentang fiqh Hanafi yang disebutkan oleh Imam As-Sakhasi tadi, sehingga terjadi ataupun wujud kitab yang sebanyak 15 juzuk ataupun 15 volume yang besar, yang penuh sempurna tentang fiqh Hanafi dalam pelbagai bab dan fasal. Selama 15 tahun dia imlakkan ilmu di dalam bawah tanah selama 15 tahun, kemudian dapat dijadikan 15 jilid, dan setiap bab kadang-kadang dia kata inilah hadza imla'um minal mahbus, inilah imla', inilah yang disampaikan oleh lelaki yang dia ni ditawan di bawah tanah, yang begitu dia dambakan kepada kebebasan untuk solat, untuk jemaah, untuk bersama anak bini dan sebagainya. Tapi itulah takdir kepada dia, dan itulah terpaksa dia tinggalkan dan dia terpaksa hadapi. Jadi ulama-ulama inilah yang dididik oleh ulama-ulama yang belajar di Mekah, di Madinah pada ketika itu, dengan pelbagai kekuatan
fizikal dan mental untuk menghadapi akan zaman-zaman yang datang ini. Jadi apabila kita menyebutkan tentang ulama-ulama agung di Mekah, maka di dalam buku ini saya menyebutkan ulama-ulama agung Mekah di dalam pelbagai bab yang ada sebanyak 100 orang, bermula dengan Syekh Ahmad Zaini Dahlan, ini rupa dia. Kemudian diakhirkan dengan Syekh Ali As-Sabuni yang meninggal tahun 2021. Maknanya dalam jangka masa 200 tahun. Dan di situ banyaklah ulama-ulama agung Mekah yang bolehlah saudara semua lihat di dalam buku ini kalau memilikinya. Dan juga pada buku ini saya menyebutkan tentang, kalau kita lihat di sini, bahawasanya 3 tokoh ini adalah tokoh ataupun yang mengambil gambar di Mekah. Bermula tahun 1880, dialah yang mengambil gambar di Mekah, sama ada gambar ulama, sama ada gambar kedudukan pemandangan Mekah ketika itu, Kaabah ketika itu, dan juga kedudukan Bukit Bukau pada ketika itu dan sebagainya. Iaitulah Syekh Abdul Ghafur daripada Baghdad dan seorang ulama, seorang tokoh daripada Mesir, dan juga Snok yang daripada Belanda, yang dia masuk ke Mekah 1885 dan bertemu banyak dengan ulama-ulama agung Mekah pada ketika itu, seperti Syekh Az-Zawawi, Syekh Abdullah Az-Zawawi, yang mana cicit dia pernah menjadi mufti Terengganu, iaitu Syekh Yusuf Az-Zawawi, dan juga banyak tokoh-tokoh yang lain. Jadi kalaulah kita sebut di situ tentang bagaimana ulama-ulama yang ada di Mekah pada ketika itu, dan juga kalaulah kita lihat di sini antara pemandangan ataupun gambar yang diambil oleh tokoh-tokoh tadi tentang pemandangan Mekah yang ada pada ketika itu, pemandangan khalayak dan juga pemandangan ulama-ulama yang ada pada ketika itu, dan juga hujjaj ataupun yang melaksanakan haji pada ketika itu. Jadi di dalam jumlah ulama-ulama yang agung, kita boleh bacalah di dalam buku ini. Dan di dalam buku ini pada mukaddimahnya juga saya menyebutkan tentang tabaqah ataupun tahap kedudukan ulama-ulama Mekah daripada zaman Ibn Hajar Al-Haytami. Boleh dikatakan perjalanan manhaj ataupun kaedah yang diajarkan oleh ulama-ulama kita di kependudukan di sini adalah mengenai ataupun tentang ulama mazhab Asy-Syafi'i yang bertunjukkan kepada kitab-kitab yang ditulis oleh Ibn Hajar Al-Haytami, yang mana dia adalah ulama agung Mesir. Kemudian dia datang ke Mekah, tinggal di Mekah, mengajar di Mekah, dan akhirnya meninggal di Mekah. Dan anak-anak murid dia kita boleh lihatlah seperti Syekh Mullah Ali, ulama agung mazhab Hanafi, yang datang daripada kawasan Asia Tengah dan menulis banyak kitab tentang hadis, tentang tafsir dan sebagainya. Kalaulah kitab dia tentang ulasan kepada kitab hadis yang amat terkenal, iaitu kitab Mishkah, adalah hasil buah tangan dia dan anak murid kepada Syekh Ibn Hajar. Dan begitulah juga ulama-ulama Mekah yang agung yang lain seperti Syekh Ibn Allan Al-Makki yang menulis lebih daripada 100 buah kitab, dan juga yang alim dengan ilmu hadis dan fiqh. Kemudian masuklah tahap demi tahap sehinggalah sampai kepada zaman Syekh Daud Al-Fatani.
Syekh Daud Al-Fatani yang meninggal pada tahun 1847 tahun Masihi. Dan begitulah juga dengan anak angkat dia, Syekh Muhammad Al-Fatani, yang menulis kitab Matla'i dan Wisyah yang amat terkenal, yang diajar di madrasah, di pondok, di masjid dan sebagainya. Yang mana kalaulah kita lihat bahawasanya pada tahun 1832 pernah berlaku ataupun terjadi yang dipanggil musuh petani, iaitulah suatu perang yang amat hebat, yang perang yang akhir antara bangsa petani dengan bangsa Siam yang daripada Bangkok, dan di situ umat Melayu berhimpun, yang mana Syekh Daud Al-Fatani daripada Mekah turun membantu, Syekh Abdul Samad daripada Palembang, Indonesia membantu, dan pada masa itu Kelantan, kerajaan Kelantan menghantar Tengku Zainal ataupun Long Jenal, anak Long Yunus bersama 3,000 tentera. Kedah menghantai Tengku Kuding dan juga Kelantan menghantar tentera dia, namun akhirnya kalah secara mutlak, dan disitulah bagaimana kerajaan Fatani menjadi dan jatuh ke tangan Siam sampailah kepada hari ini. Jadi ulama-ulama agung inilah seperti Syekh Daud Al-Fatani yang semakin tua, dan kemudian dia undur ke Terengganu. Di situlah dia mengambil Syekh Muhammad bin Ismail tadi, bawa ke Mekah dan belajar di sana. Dan Syekh Muhammad bin Ismail terkenalah, yang mana banyak tuk-tuk guru kita yang belajar dengan dia pada ketika itu, termasuklah Sultan Zainal Abidin daripada Terengganu, Sultan Zainal Abidin III, dan termasuklah Tengku Cik daripada Kelantan, dan juga ramai tokoh-tokoh kita yang belajar dengan Syekh Muhammad bin Ismail, seperti kita kata Tuk Labok ataupun Syekh Ismail Labok, yang pernah menjadi mufti di Pontianak, Kalimantan selama 25 tahun, kemudian menjadi khatib di Masjid Muhammadi, dan juga menjadi EJK Masjid Muhammadi, dan guru di Jami' Merbau. Dan banyaklah tokoh-tokoh kita yang belajar dengan dia, termasuklah Haji Ismail Sungai Keladi tadi. Dan masuklah tahap seperti Syekh Wan Ahmad Al-Fatani. Jadi di sini Syekh Ismail bin Daud tidak masuk, Syekh Wan Ahmad tidak masuk, walaupun dia ulama agung besar dalam bentuk penulisan dan melahirkan ulama, sebab tidak ada gambar. Tapi kita ambil tokoh-tokoh yang lain di sini. Jadi ini adalah ulama-ulama kita yang belajar di Mekah daripada zaman Tuan Tabal, zaman Tuk Pula Condong, zaman Tuk Kenali, Tuk Selihor, Tuk Kemuning, Tuk Bacak dan sebagainya. Kemudian zaman-zaman yang lebih bawah lagi belajar di Mekah, dan di sinilah ulama-ulama agung yang belajar di sana. Dan kalaulah kita lihat di sini, ini adalah Syekh Abdullah Az-Zawawi, yang mati dibunuh dalam perang Wahabi tahun 1924. Dan di mukaddimah ni juga saya ada sebut sedikit bagaimana berlaku perang dua kali Wahabi melanggar kota suci Mekah, dan bagaimana kemudian Sultan Husain yang begitu loba mahu menguasai Hijaz dan kemudian menyerang Madinah, dan kemudian bagaimana tentera Wahabi pula mari serang akan Sultan Husain, dan kemudian umat Islam menjadi berpecah, dan di situlah bagaimana jatuhnya kerajaan Osmaniyah Turki, dan bagaimana banyaklah persimpangan-persimpangan yang terpaksa dilalui pada ketika itu. Jadi Syekh Abdullah Az-Zawawi ini pernah menjadi Mekah yang meninggal tahun 1924, dan yang amat mahir dalam ilmu
falak, nahu dan sebagainya. Kalaulah di sini ada yang bernama Syekh Usman Sarawak, ulama agung Sarawak yang lahir di Sibu, kemudian tinggal menetap wafat di Mekah, dan dia adalah ulama agung yang banyak ulama-ulama kita belajar dengan dia yang meninggal tahun 1920. Dan banyaklah ulama-ulama di sana yang boleh kita tengok, kita cipta dan kita cuba hayati dan kita cuba teliti. Kalaulah di sini kita lihat, ini adalah Syekh Abdullah Sadaqah, ulama agung Mekah, pernah menjadi imam di Kaabah dan kemudian datang ke Tanah Melayu dan pernah menjadi mufti kedua Kedah dan meninggal tahun 1944, dan kemudian dia tinggal jawatan mufti tadi, balik ke Mekah, kemudian pergi ke Indonesia, menubuhkan madrasah atau pondok dia di sana dan meninggal di Indonesia. Dan begitulah juga dengan Syekh Noh. Syekh Noh ni adalah ulama Melayu yang mahir falak dan juga fiqh, pernah menjadi qadi besar Mekah, dan antara yang sempat belajar dengan dia ialah Mufti Haji Nur Kelantan. Haji Nur Pelambe pernah belajar dengan dia dalam falak, dan dia ni adalah ulama agung, anak kepada Matla'i yang terkenal tu, dan ibu dia orang Mesir. Jadi banyaklah ulama-ulama yang boleh kita mengambil iktibar kepada dia. Kalaulah kita lihat di sini, Syekh Asy-Syankiti, Syekh Habibullah Asy-Syankiti adalah ulama agung di Syankiti, di Mauritius, kemudian pergi ke Mekah, mengajar di sana di samping belajar, dan kemudian pergi ke Mesir. Lalu ulama Mesir mahu dia mengajar di Al-Azhar dan banyak menulis kitab, dan banyaklah ulama-ulama Mesir yang belajar dengan dia pada ketika itu. Dan banyaklah ulama-ulama agung yang boleh kita melihat dalam posisi yang pelbagai, dalam bentuk keilmuan dia, dalam bentuk kitab dia, dalam bentuk kedudukan hemah dia, dalam bentuk serbai dia dan sebagainya. Inilah ulama-ulama yang dilahirkan pada ketika itu, yang alim di dalam pelbagai ilmu, yang begitu menusuk jiwa. Dan kalaulah kita lihat kepada Syekh Ubaidillah As-Sindi, dia berasal daripada benua India, seorang yang musafir, yang suka berjalan kaki, yang duduk di Mekah selama 15 tahun, mengajar di sana, dan banyaklah ulama-ulama kita belajar dengan dia, dan kemudian kembali ke India dan mati di sana, dan banyak menulis ilmu tentang pelbagai ilmu, terutama dalam bahagian hadis, mantiq dan sebagainya. Kalaulah kita lihat di sini adalah Syekh Ahmad Al-Hijazi, ulama agung Mekah, yang mengajar dalam bidang bacaan Quran di sana, dan banyaklah ulama-ulama kita yang belajar dengan dia, termasuklah Syekh Nuh bin Jamaluddin, dan juga dengan syekh-syekh agung yang lain yang belajar dengan dia, seperti Haji Mak Pegau dan tokoh-tokoh yang lain, seperti Haji Domel Wakaf Baru dan sebagainya, adalah ulama yang mahir di dalam keilmuan hafazan Quran dan juga tentang bacaan dia, dan ulama yang mendalami pelbagai ilmu yang ada di situ, bukan termasuklah fiqh. Dan kalaulah kita lihat di sini, banyaklah tokoh seperti ini adalah Pada'i yang amat dikenali semenjak awal tahun 1920 di Mekah, sehinggalah dia meninggal pada 1965, yang alim dengan ilmu usuluddin, ilmu makulat, mantiq dan sebagainya. Yang ayah dia tu adalah dikenali dengan Syekh Abdul Qadir, dengan Syekh Abdul Qadir Bendang Daya, iaitulah pengasas ketiga Bendang Daya,
Pondok Bendang Daya adalah pondok yang hebat, yang besar di Petani yang dibinakan oleh Syekh Mustafa. Dia ni asal Panglima Perai yang kalah dalam perai di Petani itu. Kemudian dia bina pondok di Bendang Daya. Kemudian dilanjutkan oleh anak dia, Syekh Abdul Qadir tadi. Dan Syekh Abdul Qadir ni pula memiliki anak-anak yang hebat, tapi tidak meneruskan pondok ni. Syekh Wan Ismail duduk di Mekah, mengajar di Mekah. Syekh Pak Cuhing Gajah Mati buka pondok di Pendang Gajah Mati Kedah, meninggal di sana. Syekh Daud bin Mustafa juga mengabdikan diri sebagai khodam ilmu di Mekah. Jadi Syekh tidak ada yang melanjutkan lagi, dan akhirnya Bendang Daya jadi terhapus begitu dalam sekitar 100 tahun. Kemudian naiklah pondok-pondok yang hebat yang lain. Syekh bin Ahmad Al-Fatani itu yang terkenal Tok Guru kepada Syekh, kepada Tok Kenali, Tok Seliho, Tok Pada Jelapai dan sebagainya. Dan Syekh bin Ahmad inilah yang meninggal 1907 di usia 52 tahun. Dialah yang pernah pergi ke Turki bagaimana untuk meletakkan kepulauan Melayu pada ketika itu daripada petani tanah Melayu Indonesia di bawah kekuasaan naungan Turki. Tetapi Turki pada ketika itu agak lemah dan tidak sanggup menjadi penaung, dan kemudian Syekh Wan Ahmad mendapat sedikit dana daripada Turki, dan dialah yang kemudian membina percetakan pertama di Mekah sekitar tahun 1890, dan di situlah bagaimana kitab-kitab Melayu mampu dicetak, yang besar, yang kecil, yang pada sebelum itu tok-tok guru kita yang belajar di sana terpaksa menulis sendiri, untuk belajar kitab-kitab Melayu tadi. Jadi itu adalah antara daya usaha kita, dan kalaulah kita membincangkan tentang personaliti agung Syekh bin Ahmad ini adalah amat besar. Kalaulah kita lihat seperti Tok Janggut dalam bidang kepahlawan pernah menimba ilmu dengan Syekh bin Ahmad, Datuk Perdana yang menguasai keilmuan dalam pelbagai bentuk, termasuklah hikmah dan fiqh, dan juga menjadi Menteri Besar Kelantan yang mahir berpolitik dengan orang putih, dengan Siam pada ketika itu, pun mendapat timbaan ilmu daripada Syekh bin Ahmad Al-Fatani. Begitulah juga Datuk Laksamana pernah belajar dengan Syekh bin Ahmad Al-Fatani sebelum ke Mesir, dan kemudian menjadi setiausaha kerajaan pertama yang dia banyak kemudian melakukan supaya tanah Melayu ini tidak dijajah kembali oleh kuasa lain, dan bagaimana dia membekukan pemilikan asing sehingga diwujudkan Hizab Tanah Melayu pada zaman dia 1930. Tanah Melayu ini tidak boleh dimiliki oleh bangsa lain. Jadi kita boleh lihatlah sendiri di sini, kalau sesiapa memilikinya, yang dijual dengan RM25 satu naskah, tapi dibagi diskaun sekitar RM20 senaskah sahaja, yang mana ada 20 ulama-ulama yang dibincangkan sedikit tentang sejarah mereka daripada lahir dan mati, pengajian guru, hasil tulisan dan sebagainya. Dan juga bagaimana kita lihat daripada mukaddimah tahap-tahap kedudukan ulama, kedudukan Mekah pada suatu ketika itu, dan bagaimanakah ilmu itu berkembang di Mekah, siapakah yang mengendalikan, dan siapakah kerajaan yang menguasai Mekah daripada zaman Kesultanan Osmaniyah dan zaman-zaman yang belakang sehinggalah ke hari ini. Jadi bahawasanya mungkin ada banyak manfaat yang boleh kita hadapi, yang boleh kita teliti dalam menghadapi ataupun meneliti ulama-ulama yang begitu besar di dalam penguasaan keilmuan
kita sampai ke hari ini yang mana tidak ada mana-mana dana pun, tetapi dengan sebuah keinginan untuk memajukan bangsa dalam bentuk keilmuan, maka wujudlah pondok-pondok yang ada di Kelantan, hasil didikan ulama-ulama agung Mekah ketika itu yang sampai kepada kita hari ini. Kemudian wujudnya persekolahan dan sebagainya adalah piasan daripada didikan ulama-ulama dan kepondokan yang ada pada ketika itu. Jadi mungkin itulah sedikit apa yang disebut suntingan dan juga segi ketelitian di dalam mengenali 100 ulama-ulama Mekah yang ada hubung kaitnya dengan ulama-ulama kita di Kelantan khasnya dan juga ulama-ulama Melayu umumnya, yang semoga boleh mendapat sedikit manfaat kepada kita semua. Wallahu a'lam. Dan terima kasih sekali lagi kepada pihak Perpustakaan Awam Kelantan yang memberi peluang keemasan ini. Wallahu a'lam.